ni lah. Dimensi. Bukan 2 dimensi lah, dia n dimension kan. Kan instead of kalau tengok dekat awak punya, tengok dalam summation tu ada second derivative kan, terbitan kedua kan, dia ada del 2u del x square kan, sorry xi square. So xi ni x1, x2, x3 lah. Okay, macam dekat bawah tu. Okay, where x sama dengan kurungan x1, x2. Tapi kalau dalam kes kita, x1 adalah x, x2 adalah y, x3 kalau x3 lah kan, z. Macam tu. Okay, so sebelum tu belajar topik apa? Heat equation. Heat equation. So tu adalah hyperbolic kan? Betul ke? Okay, so kayaknya by minggu depan sepatutnya awak dah habis dah kot topik ni rasanya. Boleh tengok balik pada syllabus tadi, pada UKM Folio tadi. So lecture 7, 8 semua tu apa heat lah, equation, boundary condition, bounded domain. Lecture 7 kalau saya tak silap Dr. Fourier series kan, kalau tak silap lah. Betul, Fourier series. Okay, so daripada sini sebenarnya awak akan belajar cara untuk dapatkan penyelesaian analitik kan, gunakan Fourier series. Okay, sepatutnya awak akan tahu nantilah, maksud saya. Mungkin minggu-minggu seterusnya kot dekat Laplace equation ni ataupun wave equation, Laplace equation, fundamental solution. Dia akan kat sini maksudnya awak akan belajar lah. Okay, so okay, yes, kita pun lebih kurang je. Okay, jadinya saya ingat in parallel, okay, sebenarnya awak boleh buat, saya boleh terangkan kaedah berangka. Sebenarnya dah terangkan sebelum ni kan. Lupa pula. Yang video saya tu sempat tengok ke? Saya tak sempat tengok semua, saya dapat tengok yang, kalau saya dapat tengok penyelesaian berangka elliptic part 1 tu doktor, yang doktor intro pasal PDE tu, elliptic equation. Okay, part 1 dia ada berapa part Sekejap saya tengok balik. 1, 2, 3, 4, 5. Oh yang banyak tu. Yang banyak tu. Okay. Sekejap ya. Saya buka WhatsApp saya kat sini. Okay. Yang banyak adalah elliptic equation. Okay. So apa? Yang PBT semua 2 jam lah lebih kurang kot. 2 jam. So sengsara jugalah nak tengok 2 jam ni. Okay. So tengok sikit. Okay, tak apa. Mungkin mungkin minggu depan, okay, awak teruskan baca. Kalau tengok dekat kita punya kalau tengok dekat kita punya proposal ataupun template proposal tu, kita kena buat kajian kepustakaan kan, kajian kepustakaan. Yang mana kajian kepustakaan ni adalah makalah-makalah orang lain lah, ataupun buku pun tak apa sebenarnya. Sekejap Okey, Narikmal dah boleh stop sharing. Okey, doktor. Okey, saya nak share saya punya screen. Okey, hopefully awak nampak screen saya. Okey, so kajian kepustakaan. Sorry. Apa ni? Kenapa? Lari tulisan dia. Sekejap ya.
Okey, kajian kepustakaan. Kita ada buku ataupun yang paling utama adalah makalah jurnal lah. Okey, makalah jurnal. Jadinya makalah jurnal ni bila buat kajian kepustakaan ataupun dua-dua sebenarnya, buku pun sama. Okey. Awak kena ceritakan apa yang orang dah buat. Okey. Ceritakan apa yang orang lain buat. Maksudnya bukan setakat awak cari je, kemudian awak cuba fahamkan topik. Contohnya awak cari macam tadi kan, awak cari lapas, awak tengok dia buat macam mana. Kan? Bukan setakat itulah, tapi awak kena cari tengok orang ni buat apa. Orang ni buat apa. Jadinya kalau cara yang biasanya kalau dalam tesis kita kena tulis lah kan, ataupun dalam proposal kita kena tulis. Tapi bila kita buat pembentangan, boleh ibaratkan macam ni lah. Okey, dalam pembentangan, dalam slide. Okey, saya bayangkan awak ada table. Kenapalah saya punya writing pad ni macam lari sikit. Tulisan jadi lebar. Dan terkeluar. Saya kena calibrate balik kot. Dan dia sengit. Saya tak tahu kenapa. Mungkin kipas ke? Sekejap ya. Sekejap ya. Better kot. Okay, so ibaratnya macam ni, awak ada tahun. Macam lebih kurang ya. Awak ada tahun, kemudian apa yang orang lain buat, kan? Maksudnya apa yang ataupun kajian orang lain ya. Ataupun kajian yang dilakukan. Tulisan pun jadi lebar. Okay. Jadi awak ada table macam ni. Okay, kalau dalam biasanya kalau pelajar saya minta lah dia orang buat table bila slide tu. Bila dalam slide, bila nak bentangkan. Okay, tapi kalau dalam tesis ataupun dalam proposal tak boleh lah buat table. Boleh juga nak buat sebenarnya, tapi selalunya orang tulis je lah, tak buat table. Tapi kalau dalam slide awak boleh buat. Okay? Jadi awak tengok. Contohnya, sebenarnya macam tadi, Dr. Syafiq punya structure untuk kursus ni pun berguna juga kan, sebab contohnya dia ada bagi macam tadi unbounded domain kan. Jadinya unbounded domain, kemudian ada yang bulatan kan, domain bulatan dan sebagainya. Jadi awak tengoklah siapa yang cari ni, kan, siapa yang buat kajian tu. Okay, contohnya Ali contohnya dan Abu kan, dalam kurungan tahun 1970. Okey. Kemudian sambungan lagi. Ni saya tak muat kan, saya buat di sini. Domain bulatan contohnya. Okey. Panjang sikit pun tak apa, tuliskan. Jangan tulis domain bulatan saja kan. So, contohnya Ali saja. Okey, 1970. Nah, kita nampak dia punya flow dia lah, dia punya aliran, dia punya progress dia. Sampailah tahun sebaik-baiknya 5 tahun ke belakang. Okey, mungkin 2017 ataupun 18. Apa yang dia buat. Okey. Jadinya bila awak cari tu awak kena ada mindset yang awak nak buat table ni. Okey.
Ataupun boleh juga awak masukkan juga selain tu awak tengok awak boleh juga masukkan tesis, contohnya tesis pelajar ke tesis apa yang dia buat. Okey, jadi dari situ barulah kita dapat kita nampak apa yang orang lain tak buat lagi. Kan ada kan bila semua ni dah buat kan topik ni dah buat, contohnya dah buat, kemudian ada satu kita nampak ada satu topik yang orang lain tak buat lagi, contohnya. Okey. Tak buat. Okey. So inilah apa yang kita nak ataupun awak nak buat. Okey. Jadinya mungkin macam nampak macam yelah ni peringkat sarjana muda kan, tapi maksudnya tak semestinya awak tu benda yang susah kan. Mungkin ada benda yang yelah macam membangunkan contohnya awak gunakan kaedah apa-apalah kan. Okay, awak buat kod apa semua. So maksudnya apa yang maksud saya kat sini apa yang nak buat tu tak semestinya benda baru lah, senang cerita. Okay. Mungkin orang kajian-kajian lain dia susah kan, ada benda-benda kecil yang dia tak masukkan. Okay. Jadinya awak kumpulkan dia, okay. Dan dia adalah awak punya kajian kat sini. Okay. Tapi tak apa, nanti ialah kita akan saya akan guide lah, okay, untuk hipotesis dan sebagainya lah. Okay. Jadinya yang sekarang ni apa yang perlu buat adalah nak cari dan mula membaca, mula fahamkan, okay, topik tersebut. Okay, Nari Kemal. Hello? Ada ke? Okey ke, faham ke maksud saya? Okey. Dah cukup dah awak mencari bahan? Okey. Sorry. Dah cukup dah awak cari bahan? Bukanlah kata tak cukup, maksudnya mula membaca pula. Mula membaca topik itu. Okey. Baik, Doktor. Termasuklah tesis pelajar yang saya bagi tu. Okey. Jadinya awak cuba baca dulu. Baca, kalau tak faham baru awak cari yang lain. Bukan cari yang lain, awak Google dulu. Bila awak Google tu keluar, kan, bila keluar tu awak simpan rekod tu. Maksudnya awak Google jumpa paper. Simpan paper tu sebab awak nak masukkan dalam rujukan senarai rujukan awak nanti. Okey? Okey, Doktor. Okay. Kalau tak faham, boleh tanya saya. Okey. Thank you. Doktor. Yep. Saya je terbaca apa ni, tapi mungkin advance sikit kot. Tapi kalau Doktor normal lah, macam bila hari ni Doktor bincangkan kajian kepustakaan tadi tu kan, saya ingat kalau Doktor tak kisah bagi draft liang minggu 7 tu pelan perancangan kajian, tak salah saya Doktor cakap tu kan, bagi mungkin boleh dapat gambaran untuk kita orang, tapi at the end lah bagi semua present dulu ataupun ke Doktor, lepas tu boleh bagi tahu kita orang. Mungkin saya tanya-tanya lah saya yang macam mana buat plan tu. Ini daripada template tu ke? Ya, Doktor. Dekat template. Saya buka sekejap. Okay. Rancangan, template kat sini.
Ni nombor 5. Nombor 7. Tesis, soalan, rujukan. Yang mana Pelan perancangan kajian. Maksud saya doktor yang kat performa kan minggu 7 tu ada tulis plan perancangan kajian. Doktor ada tulis Okey. dekat dalam performa. Pelan perancangan kajian. Doktor. Ni. Ha. Okey, ini adalah pelan perancangan kajian ni adalah apa yang awak nak buat masa semester 2 nanti. Oh, untuk fully thesis lah macam tu maksudnya. Untuk full thesis awak tu. Bukan untuk sekarang ni. Okey. Untuk full thesis nanti. Okey doktor, faham. Terima kasih doktor. Okey. Okey, ada siapa nak volunteer? Lagi? Saya Dr. Adiba. Okey. Okey, progres saya minggu ni, saya baca apa tu? Baca yang buku Crank tu dengan jurnal Mazlina tu dengan apa tu orang kata untuk fahamkan betul-betul lah. So untuk skop saya, kajian saya ialah penyelesaian analitik dan berangka yang tertumpu kepada medium anisotropik. Jadinya boleh tak doktor terangkan apa yang dimaksudkan medium anisotropik ni mempunyai kerasapan dia mempunyai komponen arah. Okey, lepas tu Awak nak minta saya terangkan ke? terangkan macam sikit lah secara dasarnya tu. Awak faham macam mana yang awak baca? Yang saya baca dia macam mana terangkan? Dia different diffusion property in different direction. Okay. Macam tu lah. Kalau isotropik kan dia malar saja, tak ada direction. Maksudnya dia macam mana? Sekejap, tak hafal lah pula. Macam tu lah. Lepas tu saya nak tanya lagi. Untuk kan dekat yang Mazlina punya, yang untuk kaedah berangka dengan analitik kan untuk medium isotropik. Jadi ada beza ke dengan kaedah analitik dan berangka untuk medium anisotropik? Okey. So, lepas tu lepas tu yang dekat proposal lampiran proposal tu, kawan saya ada tanya yang hipotesis tu apa maksud hipotesis tu? Okey. Okey tu. Okey, yang hipotesis yang hipotesis tu macam belajar kat sekolah dulu kan? Dia adalah kesimpulan awal kan? Maksudnya apa yang kita jangkakan. Macam jangkaan lah. Dia bukan objektif ke? Bukan. Objektif lah kan? Tapi hipotesis ni sebenarnya kalau tengok dalam template tu, sekejap ya, saya tengok kejap, saya pun tak ingat sangat kan. Dia ada hipotesis, persoalan, kajian, kejap. Objektif. Sebenarnya dia related juga sebenarnya. Kan? Contohnya cuba doktor macam bagi contoh ayat tu. Kalau awak tengok dekat apa yang saya contoh dekat tesis pelajar, sekejap saya pun tak ingat apa tesis pelajar tu. Kalau objektif dia nak membangunkan pengaturcaraan komputer untuk persamaan Laplace. Okey.
Jadinya dia punya hipotesis dia apa? Mungkin lah, saya tak pastilah kan, buat on the spot kan. Mungkin boleh tulis pengatur cara komputer untuk persamaan Laplace boleh dibangunkan. Something macam itulah. Okey. Oh. Sebenarnya awak tak Faham, macam kesimpulan daripada kita punya objektif tu lah. Kesimpulan awal. Saya sebenarnya pun tak gemar juga pernyataan masalah saya rasa boleh terima lah kan. Persoalan macam itulah, isu macam ni lah, hipotesis dengan objektif, macam redundant lah sebenarnya kan, betul tak? Cuma that's why saya bagi template ni dan terpulang pada awak semua lah, nak ikut ke tak lah kan. Tapi kalau saya kata tak wajib kan, nanti semua walaupun awak tak nak ikut, tapi certain komponen kena ada lah kan. Cuma saya tak nyatakan spesifik yang mana kena ada. Betul. Cuma saya rasa hipotesis ni mungkin kalau tak ada pun tak apa. Saya rasa terutamanya untuk kita yang matematik kan, saya rasa lah kalau yang buat kalau awak imagine kalau awak seorang pelajar yang ambil biologi ke kimia ke kan, yang buat eksperimen makmal, so awak akan ada hipotesis yang jelas lah. Contohnya kalau asid mungkin kertas litmus warna merah, saya pun tak pasti, tak ingat kan. So itu hipotesis kita masa kita belajar dulu kan. Tapi kalau dalam matematik kita nak bangunkan pengatur caran komputer, kaedah perangka, so mungkin jadi macam kita punya hipotesis macam tak perlu pun saya rasa. Gitulah. Saya cadangkan mungkinlah boleh buat macam tadilah. Okey, kaedah pengatur caran komputer boleh dibangunkan ataupun dibangunkan untuk menyelesaikan persamaan Laplace contoh. Jadinya dia tak berbeza sangat dengan objektif sebenarnya. Kalau objektif membangunkan untuk membangunkan pengatur caran komputer bagi menyelesaikan persamaan Laplace contoh. Okay? So dia tak berapa berbeza sangatlah. Sebab saya rasa sebab bidang kita sendirilah. Doktor, kalau yang penyataan masalah tu kan, macam mana kita nak tulis? Contohnya kalau sebab kalau macam bidang lain, penyataan masalah tu macam kita dapat gambarkan tau, macam apa masalah. Contohnya kalau saya rasa bila menulis ni awak kena baca jugalah, kan baru ada idea kan. Penyataan masalah ni saya rasa saya pun tak ingat apa baca ni buat. Okey, mungkin awak boleh cakap. Contohnya awak topik apa apa ni kaedah lelaran bagi menyelesaikan persamaan resapan. Persamaan resapan kan contohnya kan. Sebenarnya persamaan resapan ni dia yang Dr. Syafiq ajar contohnya kan, kaedah analitik ni baguslah memang, terutamanya zaman dulu kita tak ada komputer kan. Jadinya kebanyakannya menggunakan kaedah analitik. Jadinya bila sekarang ni persamaan resapan ni dia ada pelbagai, dia ada yang anisotropik, nanti sekejap saya terangkan. Dia ada isotropik, jadinya menyebabkan bukan semua persamaan resapan ni mudah diselesaikan dengan kaedah analitik. Maksud saya bukan jenis persamaan resapan ni boleh diselesaikan dengan mudah dengan menggunakan tangan, dengan conteng-conteng. That's why kalau awak tengok kaedah analitik, persamaannya ataupun topik yang dipertimbangkan adalah domain bulatan kan. Bila domain bulatan kita ada jari, kita ada, so dia mudah lah.
Ataupun domain segi empat. Domain segi empat kita ada panjang sisi kiri dan kanan atas bawah. Tapi imagine kalau awak ada domain yang complicated kan, domain yang bentuk dia macam irregular lah, bentuk-bentuk donat ke, donat pun torus ataupun still okay lagi kan. Cuma domain yang bentuk yang terpulang pada awak, bentuk apa awak nak guna kan, bentuk awan ke contohlah kan. Jadinya macam mana kita nak bina penyelesaian analitik untuk kes seperti itu. Jadinya bila berlaku kes seperti itu, kita tak boleh nak bukanlah tak boleh, maksudnya agak amat sukar nak selesaikan dengan kaedah analitik. Jadi kita selesaikan dengan kaedah berangka. That's why lah. Jadi itulah apa yang kita boleh masukkan dalam kita punya penyataan masalah. Kan? Iaitu kaedah analitik ni mungkin agak sukar untuk selesaikan pada kes-kes yang kes yang sukar lah. Contohnya domain yang tak sekata dan sebagainya. Jadi that's why kita kena gunakan kaedah berangka. Itu penyataan masalah lah. Okay. Okay, faham. Okay. Jadinya maksud saya kat sini, bila awak nak tulis penyataan masalah ni, awak kena juga membaca topik tersebut. Contohnya kalau masuk juga yang hipotesis semua kan. Contohnya kalau perancangan tadi, siapa tanya tadi? Nari Kemal tanya tadi kan, perancangan pelan perancangan kajian. Kan? Pelan perancangan kajian, awak tak tahu sangat topik tu pun awak boleh buat. Kan? Contohnya 2 bulan pertama, saya semester ada 14 minggu. Kan? 4 minggu pertama saya nak membaca. 5 minggu seterusnya saya nak buat coding. Kemudian dah 9 minggu. Kemudian lagi 2 minggu, dalam 3 minggu saya nak menulis tesis. Kemudian 2 minggu yang terakhir tu saya nak semak dengan supervisor dan saya nak hantar. Itu adalah pelan perancangan. Jadinya awak tak tahu sangat basic pun tak apa. Tapi kalau yang lain-lain ni awak kena tahu. Awak kena baca lah. Baru awak boleh buat penyataan masalah, hipotesis, persoalan, kajian kesedaran tu of course lah. Dan objektif. Dan metodologi juga of course. Kemudian berkaitan dengan sekejap ya. Share saya punya slide, screen. Berkaitan dengan anisotropik, ni. So nampak screen saya? Nampak. Imagine macam ni. Awak ada graf. Satu dimensi lah. Ini. Sorry saya punya board ni masalah sikit, saya tak tahu kenapa. Awak ada bentuk graf yang macam ni. Contoh, saya kena buat tinggi sikit. Tak edit. Macam bentuk normal lah, normal graf. Lebih kurang macam ni lah. So ni adalah X, kemudian ni adalah Y lah. So bila ini adalah awak punya syarat awal. Saya tulis initial condition. Jadi bila awak selesaikan nanti, pada satu masa nanti, bila awak plot penyelesaiannya, awak akan dapat graf yang lebih rata. Dia macam ni. Sekejap Dia akan dapat lebih rata. Sebab apa? Sebab diffusion ni dia diffuse, dia selerakan dia. Jadi yang tinggi ni dia akan turun. Lebih kurang macam itulah. Sekejap ya. Dia akan turun. Yang ni dia akan naik sikit. Ini akan naik sikit. Kiranya dia punya luas ni sama. Imagine kalau luas dia sama, so mestilah yang tinggi ni akan jadi rendah, yang rendah sangat ni dia akan naik sikit macam ni. So ni adalah isotropik. Maksudnya dia tak bergantung dengan arah. Arah X positif pun dia magnitude, kekuatan dia punya diffusion dia macam tu.
Kalau arah X negatif pun macam tu. Okay, tapi kalau anisotropik, saya boleh imagine, mungkin instead of dia sama macam di sini, anisotropik mungkin dia bias sikit. Macam ni ke. Ya. Maksudnya arah X negatif lain, arah X positif lain. Okay, so dia bergantung pada arah lah. Okay, ni macam ni, yang ni macam ni. Okay. Jadinya, kalau tengok makalah, saya tak ingat, saya rasa makalah Mazlina tu dia guna isotropik je ke, betul ke? Isotropik je. Okay. Jadinya, kalau nak buat anisotropik boleh je. Okay. Kaedah berangka dia sedikit berbeza lah. Okay. Dia susah sedikit lah. Tapi, saya rasa boleh tak munasabah lah untuk belajar. Jadinya mungkin kalau untuk awak, saya rasa awak pertimbangkan dua-dua kes, kan? Isotropik dengan anisotropik, bandingkan dia, contohnya lah. Boleh juga begitu, selain daripada idea-idea yang saya dah bagi tahu sebelum ni. Okay, sebabnya nak buat anisotropik, kena tahu juga isotropik tu apa, kan? Lain ada soalan lagi ke? Kaedah berangka dia lain. Kalau untuk kaedah analitik dia sama ke berbeza? Saya tak pasti pula keadaan analitik dia. Saya tak pasti. Saya rasa lebih kurang sama kot, dia akan gunakan substitution Fourier series. Cuma fungsi jadi lain. Kalau saya nak cari dekat Google tu kan, nak cakap penyelesaian resapan bagi medium anisotropik, macam tu. Penyelesaian analitik. Kalau cari bahasa Melayu, saya tak pasti jumpa ke tak. Sebab yelah, maksudnya kalau saya Englishkan dia. Buat anisotropic diffusion equation atau buatlah analytical solution. Tapi saya tak pasti dalam buku Crank tu ada ke tak? Ada, tapi tak tahulah, saya tak pasti. Tapi macam kebanyakan itu yang saya tanya doktor tu, sebab macam saya tak nampak macam yang ni dihaskan untuk anisotropi, yang ni dihaskan untuk isotropi. Oh, okey. Dia ada cakap anisotropic media. Saya rasa juga, tapi saya tak baca pun. Saya baca sikit-sikit lah buku tu. So try tengok dulu ataupun awak Google juga kan. Tengok bagaimana diselesaikan. Okay, anisotropik. Yang kaedah berangka tu saya rasa tak ada masalah untuk saya tunjukkan nanti. Okay, yang penting awak fahamkan yang penting kena fahamkan dulu yang isotropik lah. Sebab anisotropik ni dia ubah sikit lah. Kan? Contohnya anisotropik ni kalau kita ada persamaan resapan, contohnya saya ambil satu dimensi ruang. Okay, mungkin kita punya persamaan adalah begini. Okay, D mungkin okay. So kalau ni adalah isotropik. Okay. Kalau anisotropik mungkin lah. Kat sini dx. Saya pun tak pasti. Dia kurang macam tu. Maksudnya ni pemalar kat sini ni dia bergantung kepada x. Kalau x ni kos 1, dia kecil lah. Kalau x sama dengan mungkin dx ni saya tak pasti. Mungkin x kuasa 2. Kalau dx sama dengan x kuasa 2, maka kalau x sama dengan ataupun x kuasa ataupun x saja. Kalau x saja dia adalah graf linear kan? Mungkin maksudnya strength ataupun kekuatan diffusion coefficient ni dia mengikut graf linear. X. Okay. Kalau 1, D sama dengan 1 lah. Kemudian kalau 5, D sama dengan 5. So jadi kuat lah. Okay. Jadinya awak tak akan dapat, saya rasa lah awak tak akan dapat seperti graf yang macam ni, contoh lah. Okay. Lain. Okay.
Bila nak discretekan dia, kita nak selesaikan dia, kita kena discretekan juga kat sini. Okay, sebenarnya tak jauh beza sangat pun saya rasa. That's why awak kena fahamkan dulu yang isotropik. Isotropik. Okay, ada apa lagi? Okay. Teruskan baca lah, teruskan baca. Okay. Terima kasih doktor. Okay, Sai. Yang lain, Adi Kemal, Adibah. Yang lain ada? Aisyah, Afiq, Syafiqah. Jadi untuk saya punya tajuk, saya dah cari jurnal baru, artikel baru tu untuk apa, dalam satu jurnal tu ada pasal radioterapi dengan kemoterapi kan, yang macam doktor cakap. Lepas tu saya share konten sekejap. Yang ni doktor. Antaranya macam ni lah. So yang saya dah dapat daripada ini semua, dia guna banyak PDE. Lepas tu linear quadratic model macam ni. Lepas tu memang banyak yang saya jumpa banyak pasal PDE lah, yang menggabungkan dulu radioterapi dengan kemoterapi ni. Macam reaction diffusion. Lepas tu ada lagi satu yang saya cari juga, tapi ini macam buku saya rasa sebab banyak sangat, and then dia tak ada equation, dia macam terangkan je dalam dia punya buku ni. So dia macam hanya penerangan lah banyak. Dan pun benda yang sama juga, dia guna yang sama. Linear equation, lepas tu diffusion, itulah benda yang sama jugalah yang banyak yang saya jumpa, reaction diffusion system. Lepas tu tapi ini macam tu lah, dia macam buku dia macam terangkan je, dia macam perjalanan dia je, macam tu lah. Lepas tu saya ada cari juga, jumpa juga. Boleh yang ni. Yang pertama tadi saya tengok persamaan dia. Boleh kan? Lagi doktor? Tak keluar pula slide awak yang tu. Dia keluar slide yang mathematical model of brain tumor response. Internet saya problem sikit. Ya kan? Dah nampak doktor? Belum lagi. Anyway, yang pasal dengar saya cakap? Ya, dengar. Okay. Bila, setahu saya lah, bila awak sebenarnya lah, bila awak kata awak nak buat kemoterapi ke apa kan, memang kebanyakannya dia akan libatkan PDE. Sebabnya bila ada ubat ke rawat ataupun treatment tu dia akan supply, dia akan masuk dan dia akan diffuse ke dalam badan. That's why dia gunakan persamaan diffusion. So diffusion reaction lah. Macam dalam slide awak sekarang yang saya nampak tu, nombor 2 model dia kan. So dia ada cell density, kemudian dia ada dx. So dx tu adalah diffusion coefficient and isotropic. Sebab d tu bukan constant, d tu adalah function of x. Kan? Equation nombor 1 tu. Kemudian begitulah. Okay, jadinya boleh kata kebanyakan model memang awak akan jumpa reaction diffusion equation. Betul. Lepas tu pun memang banyak jugalah saya jumpa. And then memang semua tapi yang ni
dia tak gabungkan radioterapi dengan kemoterapi. Dia guna kemoterapi dengan IL ni. Sekejap, dia gunakan Macam- IL. Okey. Tapi ni macam tak ada. Dia Interleukin kot. itulah. Interleukin. Lepas tu pun sama juga semua PDE kan. Lepas tu saya baru jumpa hari ni ada satu lagi. Yang ni sama juga. Dia combinekan kemo dengan radiation lah. Pun juga PDE lah. Jadi saya pun tak tahu macam mana sekarang. Tapi bagi saya yang kalau banyak-banyak rujukan yang saya baca tadi, yang baru saya jumpa ni boleh faham lah juga. Kenapa? Boleh faham? Bukan maksud saya faham dia punya jalan cerita dia lah. Macam mana dia nak ceritakan. Tapi nak guna dia punya equation tu kurang sikit lah sebab guna ni kan. PDE. Itulah. Lepas tu silakan. Itu sama juga linear Boleh quadratic. scroll paper ni, saya tengok persamaan dia. Bawah lagi. Bawah lagi. Tapi saya tak habis baca lagi sebab saya baru jumpa tadi. Jadi saya baca sikit je. Inilah, yelah, awak punya concern dia ialah PDE, betul tak? Sebab tak belajar lagi kan, tapi kan asalnya PDE sebab tak belajar lagi, tapi sekarang ni macam dah in parallel dah kan, nak dekat masuk dah. Itulah. Daripada hari tu lagi saya cari semua je sama je. Tak jumpa lagi lah. So for now. Jadi saya pun rasa macam benda ni memang macam doktor kata memang guna PDE lah kan. Melainkan kalau awak nak buat macam topik yang macam SIR, tu memang ODE lah. Cuma nanti saya email awak. Mungkin saya ada dua paper kot saya. Satu tu ODE, satu lagi PDE berkaitan dengan reaction diffusion juga. Tapi saya rasa dia tak susah mana lah. Bagi saya lah, sebab saya dah pernah belajar kan. Tapi awak tengok lagi. Okay. Maksudnya tengok yang doktor bagi artikel lah. Saya akan bagi artikel. Okay. Saya akan cuba lepas ni lah. Habis ni kan saya bagi. Okay. Awak tengok ada ODE, satu paper. Satu lagi paper PDE. Saya plan macam tu lah. Jadinya awak cuba tengok dua-dua tu. Kalau awak nak buat yang mana satu lah. Okay. So saya email doktor je lah. Saya email doktor. Tak dapat awak email saya lah. Nanti saya takut saya terlupa. Cakap nak lupa. Boleh? Okay. Boleh. Okay. Terima kasih doktor. Okay, thank you. Terima kasih. Next, ada yang nak share? Okay. Kalau start tak apalah, bagi tahulah start. Hello doktor. Ya. Saya doktor. Siapa cakap sekarang? Saya Afiq doktor. Afiq okay. Ya. Doktor, saya ada soalan doktor. Kan 2 minggu lepas saya punya tajuk tu penyelesaian bagi persamaan Poisson menggunakan beberapa kaedah semi analitik kan. Okey. Jadi doktor, macam yang lecture doktor dah bagi tu kan, lecture berkenaan dengan numerical solution untuk Poisson, untuk elliptic equation. Ini doktor, saya masih ada kena mengena ke doktor dengan numerical solution? Macam mana? Ada kaitan ke masih doktor dengan saya punya tajuk? Maksudnya yang video yang saya bagi tu ke? Sebab tu penyelesaian berangka kan doktor? Jadi kan saya punya tajuk ni penyelesaian menggunakan beberapa kaedah semi analitik. Betul juga kan. Sorry ya, saya tak terfikir masa hantar tu. Saya tapi
Apa kaedah semiotik tu ya? Yang hari itu tuh dokter saya baru 2 aja lah dokter. Adomian decomposition method dengan variational iteration Iteration method method. VIM. Saya ada buat juga dokter saya coba pahamkan lah dan coba cari dekat YouTube. Kebanyakannya ODE dokter. Pas PDE saya mau paham lagi. Okey. Kalau ODE awak ada cuba ke? Dapat ke macam selesaikan? Saya bukan coba, saya buat balik lah apa yang di YouTube tuh macam tu. Okey, jadi awak boleh faham ke? Saya salin. Dia paham sikit lah dokter. Ya ke? Tapi untuk yang kaedah Adomian tu boleh lah, yang variational tu yang macam saya pening sikit. Sebab ada certain journal dia pakai simbol lain, lepas tu ada certain journal pakai simbol lain. Okey, tak apa. Awak jadinya kalau awak rasa awak boleh teruskan dengan Adomian ke macam mana? Awak rasa lah. Kan awak rasa Adomian yang senang sikit kan? Doktor, saya perlu letak satu je ke doktor kaedah? Sebenarnya tak ada masalah kalau awak nak guna satu. Tak ada masalah sebenarnya nak guna satu. Sebab tak pernah belajar kan topik ni kan? Ya. Mungkin saya rasa tak ada masalah nak guna satu. Jadi memang sepenuhnya saya punya tajuk tu berkenaan dengan Adomian decomposition method je lah doktor. Mungkin boleh. Kenapa? Rasa susah juga ke? Awak dah mute dah. Halo? Hello. Saya rasa saya cuba betul-betul lagi lah fahamkan Adomian tu doktor. Sebab saya belum jumpa lagi yang untuk partial punya. Tak apa, awak buat ODE saja. ODE? Buat ODE. Buat ODE dululah. Buat ODE dulu. Saya tak boleh nak kata buat ODE saja, tapi awak cuba fahamkan ODE dulu. Okey. Cuma fahamkan ODE. Sebabnya semester ni kan kita belum lagi kajian ni sebenarnya kan, tapi ialah kena faham juga setengah benda tu. Jadinya saya rasa kalau nak buat kaedah Adomian contohnya, at least kalau dah faham Adomian untuk ODE, mungkin bila tulis proposal tu awak rasa kalau ODE aku dah faham, mungkin PDE tak susah sangat, macam itulah kan. So boleh masukkan PDE itu dalam awak punya proposal dalam perancangan kajian tu. Okey. Cuba fahamkan dulu, okey. Adomian decomposition method untuk ODE. ODE pun awak try dulu satu persamaan. Jangan buat sistem persamaan dulu. Saya macam buat soalan lah doktor. Buat soalan. Awak cari soalan. Kalau awak type je Adomian decomposition method example. Tengok dalam Google example macam mana dia buat. Awak kena dapat kan. Lepas tu awak try untuk soalan yang lain pula. Jangan try satu je. Try lebih kan. Kalau setakat ni yang saya ingat, dalam kebanyakan tesis pelajar, kalau digunakan satu kaedah saja, dia selesaikan untuk beberapa soalan. Bukan satu soalan ataupun satu persamaan saja. Dia ada persamaan pertama, lepas tu dia ada contoh ataupun persamaan kedua dan sebagainya. Okay. Cuba dulu ADM untuk satu ODE sahaja. Jadi saya boleh tahulah bagaimana dia punya doktor, kalau macam tidak keberatan doktor, boleh macam doktor explain kepada saya sikit lah ODE dengan PDE ini. Beza yang ketara lah doktor. Bukan awak dah belajar ke? Saya macam keliru juga doktor. Contoh macam ODE kan doktor, dia ada kan doktor di D square over DX square? Second terbitan kedua kan maksud awak? Iya ada. Ada?
Apa tak adanya? Oh, okay. Okay, so nampak skrin saya, okay, kat sini. Okay. Okay, kalau ODE ataupun persamaan perbezaan biasa PPDP, saya pun tak sure. Okay, dia U, bila kita kata U, contohnya lah saya gunakan U, adalah apa U? U adalah fungsi kepada satu pembalik ubah saja. Sebagai contoh, T. Okay, so bila kita bezakan dia jadi DU dt. Ataupun kita tulis sebagai d dt. Okey, itu. Kita bezakan. So ni adalah terbitan pertama. Okey. Ataupun first derivative. Terbitan pertama. Okey. Kemudian terbitan kedua, contohnya dt squared, kan? Iaitu kita bezakan dia dua kali. Dan seterusnya, kita ada terbitan ketiga, keempat, sampailah n. So, terbitan kedua. Okey, ini ODE. Kalau untuk initial condition doktor untuk kedua-dua persamaan ni doktor ada beza ke doktor? Kalau initial condition, selalunya dia akan bagi selalunya kalau PDE dia ada boundary condition sekali. So dia ada initial condition. Contohnya bagi awak, saya bagi contoh, contoh. Unit. Okey. Kat sini katalah awak ada du dt sama dengan apa? U apa sekejap ya, 2u, yang mana u pada masa t sama dengan kosong, saya tak dalam kurungan, sebabnya kalau kurungan dalam kurungan adalah t, so maksudnya bila kosong dalam kurungan, kosong adalah t sama dengan 1. Okey, ini syarat awal lah. Okey, initial condition, syarat awal. Kalau U sama dengan UX doktor sama je kan doktor, ODE kan? Macam cuma mana? beza saja. Kalau U sama dengan UX, sama. ODE je doktor. Dia tak kisah kan. Kalau kita baca matematik tak kisah dia punya unknown ataupun variable ni, pembalik ubah kita nak gunakan nama apa tak kisah. Yang penting dia ada satu saja kebergantungannya kepada T ataupun X ataupun Y dan sebagainya. Okay, kalau PDE dia ada lebih daripada satu. Okay. Yang itu yang doktor yang saya tak jumpa lagi yang lebih daripada satu condition tu. Okey. Kalau PDE dia ada U, contohnya ada T, ada X. Okey. Jadinya bila dia ada T dengan X, maka dia punya pembalik ubah dia dia punya terbitan dia bukan D tapi del lah. Okay. So dalam kes ni untuk terbitan pertama kita ada del U, del T, kemudian kita ada del U dan X. Okey. Terbitan kedua, kita ada del. Okey, masa kita bezakan terhadap T dua kali, ataupun kita bezakan terhadap X dua kali, ataupun kita bezakan saya nak tulis saya pun tak ingat. Sini. Kita bezakan terhadap bukan, saya ingat yang ni kita bezakan terhadap T dulu kot. Betul ke? Bezakan terhadap T dulu baru X Pasti. saya pun tak ingat. Okey, notation dia. Ataupun satu lagi, kita bezakan terbalik. X dulu baru T. Tapi kita tahu, kita belajar dalam kalkulus 2. Okey. Yang ni adalah sama. Kita buat X dulu baru T ataupun T dulu baru X, kita akan dapat hasil yang sama. So maksudnya untuk terbitan kedua, bagi PDE yang mempunyai dua pembalik ubah, contohnya T dan X, kita akan dapat 3
3 jenis terbitan kedua, iaitu 1, 2, 3. Okey. Okey. So minggu depan, okey, minggu depan awak ceritakan pada saya. Okey, macam mana kaedah ADN? Boleh? Bukan pada saya lah, ceritakan pada semua. Kawan-kawan awak pun nak belajar juga. Boleh? Oh, saya cuba doktor. Aha. Bagi contoh. Okey. Okey doktor. Okey. Ada lagi soalan lain? Belum ada doktor sekarang. Jadinya untuk topik ni awak fahamkan dan awak kena tahu sejarah dia. Supaya awak boleh masukkan dalam penulisan proposal awak nanti. Daripada mana datang dia. Kemudian untuk kajian kepustakaan mungkin apa yang orang lain dah buat. Kan? Bila awak Google tu Edomian Decomposition Method contohnya kan. Kaedah penguraian Edomian kan. Bila awak Google, nanti akan keluarlah apa yang orang lain buat. Awak cuba tengok dia buat apa. Mungkin ada orang apply dia untuk PDE. Masukkan siapa yang apply untuk PDE. Ada yang gunakan, ada yang apply dalam system of ODE. Awak masukkan sistem ODE tu apa. Siapa yang buat. Dalam awak punya kajian kepustakaan. Baik doktor. Okey. Okey doktor. Okey. Terima kasih doktor. Okey. Okey, last Aisyah. Saya. Okay, mungkin kita boleh habis awal hari ni. Okey. Mana? Sekejap saya cancel saya punya presentation. Okey. Dah. Doktor. Saya kan email doktor kan, doktor ada bagi 2 rujukan kan? Okey. Saya macam faham tapi saya takut apa benda yang saya buat ni macam tak betul. Okey. Sebab dia bahasa Inggeris nak tukar bahasa Melayu jadi takut pelik kan bahasa saya guna. Jadi yang saya buat ni, pengenalan ni tapi tak full lagi lah saya buat. Itu background TV, background lagu daripada TV Ya Allah, sorry dah ayah saya buka. Okey, tak, kalau tak boleh nak elak tak apalah. Boleh kejap doktor. Okey. Sorry. Okey. Saya tak tahu macam mana nak tunjuk yang tiba-tiba masuk fx 1/2 bentuk kuadratik ni doktor. Macam daripada ni kan, saya tak tahu nak cakap macam mana nak ni masuk. Lepas tu dia saya rasa kaedah ni memang dia macam ibarat macam try and error lah. Jadinya memang persamaan ni lah dia akan gunakan. Itulah saya pun tengok rujukan tu memang automatik dia guna ni kan. Okay. Ataupun dia akan kalau awak sebabnya bila awak bezakan kan awak akan dapat ni. Dapat AX tolak B. Ibaratnya kalau awak buang yang transpose tu kan. Bukan awak buang, ibaratnya X transpose darab dengan X dapat X kuasa 2. Kan? X darab X kan X darab X kan X kuasa 2, tapi matrix tak boleh X darab X. Sebabnya dia kena, kalau darabkan dia kena sisi tu sama sama ni. N kali M betul N kan? kali N. Jadinya dia terpaksa transposekan yang depan tu. Okay. A tu constant. Okay. So bila awak bezakan, kalau saya boleh share screen saya kejap XP. Saya pun tak adalah tahu sangat kan. Lebih kurang lah. Okay, nampak screen saya. So okay, sini.
kita ada fx sama dengan setengah xt ditranspose. Itu tolak Tolak. Okey. So ni sebenarnya kalau ibaratnya kalau skala, kalau semuanya skala dia jadi setengah A x kuasa 2 tolak bx. So bila awak bezakan skala, awak dapat 2 potong dapat ax tolak b. Okey, kalau awak bezakan. Kan? Sama juga yang macam tu lah. Okey, cuma dalam matrix katalah yang ni semuanya sekarang ni semuanya adalah matrix ataupun vektor lah kan. So kalau x contohnya kita ada, let's say kita ada x dan y. Okey, ni x, y skala, yang ni x vektor. Okey, contohlah kan. So awak tak boleh buat x darab x macam ni. Sebab dia akan jadi xy darab xy. Tak boleh darab kan. Sebab ni adalah 2 kali 1. 2 kali 1. Jadi yang logik adalah xt x. Iaitu xy. Kita dah transposekan dia. Darab xy. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi x kuasa 2 tambah y kuasa 2. Okey, ini contohlah. So xt, x ni, kalau nampak ni sebenarnya adalah dot product. Kalau nak tulis dalam segi ni adalah pendarapan punya notation. Kalau nak buat dalam dot product, dia jadi macam ni lah. Dot product. Kan? xy dot xy. Dapat sama juga. Okay, so ni adalah notation dot product. Ini adalah notation multiplication. Okay, so ataupun kadang-kadang awak tengok dia gunakan inner product. Dia buat macam ni. Yang saya tanya doktor tu. Okay, dia gunakan inner product. Sama lah benda tu. Sama. Okay, inner product. Tapi inner product ni, saya ingat inner product ni dia adalah, case khas dia adalah dot product. Tapi inner product ni dia ada definition yang lain lagi lah. Tapi boleh digunakan lah. So awak kena, maksudnya kat sini awak kena tahulah perbezaan notation tu. Dan bila awak baca, setengah nota dia ataupun buku dia gunakan yang bawah ni, guna atas jadi pening kan. Sebenarnya sama je. Sebenarnya benda tu sama lah, jadinya tak perlu risau sangat lah. So, bila awak dah faham. Okay, so saya nak stop sharing. Okay, so boleh share balik slide awak tu. Oops, sorry. Okay, lepas tu sekejap ya, saya nak punya bateri. Okay. Okay, boleh continue. Okey, lepas tu steepest descent, penurunan paling curam. Okey, kan kalau langkah untuk kaedah kecerunan konjugate ni, dia punya step yang awal-awal dia sama dengan steepest descent kan, doktor? So ni saya cakap pasal macam mana nak start dia. Nak ambil, betul ke? Titik sebarangan, memilih titik sebarangan. Betul lah, titik sebarangan. Saya cari dekat apa? Itisas. Itisas. Saya tahu. Sebab macam pelik titik sebarangan. Betul lah. Betul lah. Okay. Arbitrary ke? Arbitrary. Yeah. Dia tak kisah guna apa, guna kosong-kosong, katalah 2 dimensi. So x awak adalah x kosong awak tu adalah kosong-kosong asalan. Tak apa je, boleh je. Lepas tu sehingga titik ini menghampiri penyelesaian x. Saya tengok gambar ni baru saya faham. Maksudnya apa boleh? Maksudnya kita kena ambil titik tu. Tapi dari arah yang berlainan. Kan doktor?
Maksudnya bukan kalau ikut yang apa ni? Alamak. Saya tak share screen. Awak dah share? Sekejap. Bukan, saya share Okay, screen awak yang share. ni. Kalau ikut ni. Yang ni. When we take a step, we choose the direction in F decrease most quickly. Which is the direction opposite. So yang saya faham dari gambar ni, dia ambil daripada arah yang berlainan untuk lagi cepat. Cepat kurang. Cepat berkurang. Okay. Saya rasa begini, bila awak, dia tak semestinya berlainan sebenarnya. Imagine kalau awak ada bulatan, awak ada bulatan. Kalau bulatan, bukan bulatan, awak ada cone. Okay. Saya share saya punya slide sekejap. Kalau awak ada cone, so dia awak nampak awak ada cone. Okay, let's say awak begini, cone awak ni sekata lah semuanya. Okay. Sorry. Aduh, susah sikit nak control saya punya. Okay. So, kalau pandangan dia daripada atas, pandangan ni bulatan lah, betul tak? Bulatan. Ataupun saya nak project dia ke atas lah. Begini. Okay. Kenapa? Terpadam pula saya punya ni. Sekejap ya. Okay. So. Sorry. Sini skrin saya. Okay. Ada pandangan atas dia. Bulatan macam ni. Kemudian patutnya ini bulatan yang perfect circle lah. Tapi saya punya lukisan ni susah saya nak kontrol. So dia begini. Okay. Kalau dia perfect circle, sebenarnya dia punya, bila awak bezakan, let's say awak ada fx, y, okay, cone apa? X kuasa 2 tambah y kuasa 2, macam ni cone macam ni kot, kan? Kalau salah bagi tahu. Saya lupa. Lebih kurang macam ni ataupun ada setengah kat depan, saya pun tak pasti, tapi lebih kurang macam ni. Bila awak bezakan, okay, awak bezakan, sebab ni adalah partial kan, dia awak buat macam ni, x, awak dapat 1/2, kemudian awak dapat x kuasa 2 tambah y kuasa 2 dekat bawah, betul ke? Ya setengah, negatif setengah dekat bawah, betul lah. Sekarang awak dapat 2x. Okay, so awak dapat beginilah. X y kuasa 2. Okay, kemudian kalau awak buat terhadap y, awak dapat negatif x. Bukan negatif y. Jadinya, bila awak bulatan ni sebenarnya, kalau awak ambil mana-mana titik, bila awak, jadinya awak punya gradient awak sekarang kat sini, gradient, okay, notation dia macam ni, nanti nabla. Okay, so ni adalah gradient ataupun keceronan. Okay, bila dua dimensi, keceronan mesti ada dua komponen, kan? Keceronan ke arah x dengan keceronan ke arah y. Okay, kalau satu dimensi, kita ada df dx contohnya. Tapi kalau keceronan untuk dua dimensi, dia ada dua komponen, ke arah x dan ke arah y. Jadinya awak dapat x, kenapa negatif pula ni? Tak perlu kan negatif kan, betul tak? So x kuasa 2, y, okay, macam ni. Jadinya, kalau awak ambil mana-mana titik, contohnya kat sini, dia akan tunjukkan arah sini.
Jadi kalau titik ni, maksudnya titik di sini, dia akan tunjukkan arah menaik macam ni. Bukan menaik lah, arah ke kanan. Iaitu arah keluar. Okey. Jadi untuk gradient ni steepest. Bukan descent menurun, ascent. Naik. That's why untuk kaedah awak ni, steeper descent ni, awak kena gunakan negatif delta nabla F. Awak tak gunakan nabla F. Sebab nabla F dia akan bagi arah bertentangan. Awak guna negatif nabla F. Ni nabla Ni nabla. Okey. Awak kena guna negatif gradient. Sebab negatif gradient dia akan point to arah yang paling cepat untuk turun. Ibaratnya kalau awak ada guli, awak letak guli awak dekat sini, dia akan turun terus ke sini. Ke bawah. Iaitu dia akan turun, kalau daripada gambaran atas ni dia akan jalan tegak je. Tapi dalam kes awak tadi, slide awak tu, dia bukan perfect circle lah, dia bukan bulatan yang perfect. Kan? Jadinya kalau tak perfect mungkin kalau macam ni, katalah ni titik dia, awak jatuhkan guli, dia mungkin akan lalu sini, okey, sebab nilai ni yang paling cepat dia sampai. Jadinya senang cerita, kalau awak jatuhkan guli, steepest descent ni dia akan membawa awak ke titik minimum paling cepat sekali. Maksudnya dengan kata lain, diikut arah turun bukit yang paling cepat, besar, yang paling cerun sekali. Okey, awak boleh je lalu sini. Contohnya kalau dalam gambar saya ni, awak boleh je lalu sini. Itu lalu sini kan. Tapi lambatlah sampai. Steeper descent ni dia mungkin akan zigzag juga. Tapi zigzag tu bukanlah zigzag yang bluntly dia zigzag. Tapi zigzag tu berdasarkan yang mana satu yang paling cepat. Iaitu kita kena kira lah. Dan kita akan dapat direction yang paling cerun sekali. Tapi doktor, yang conjugate gradient pun dia paling cepat juga kan? Conjugate gradient, isu dia adalah kenapa dia ada? Sebabnya kalau contohnya kalau bulatan macam ni, kalau awak gunakan steepest descent, dia mungkin akan turun, kemudian dia akan maksudnya kalau conjugate gradient, dia akan kalau katalah arah tu dia hanya lalu sekali saja. Dia tak akan lalu banyak kali. Maksudnya dia akan buat perkiraan. Contohnya bila awak turun steepest, contohnya ni adalah steepest descent. Awak nak turun ke titik ni, mungkin awak lalu macam ni. Atau awak katalah ada lagi satu level set. Mungkin awak lalu macam ni, kemudian awak lalu macam ni. So yang ni dengan yang ni vektor yang sama. Kalau conjugate gradient dia tak boleh dua yang sama. Dia tak berulang. That's why jadi cara dia adalah dia buat sini sekali, dua kali je. Jadi itulah, jadi perbincangan dia dalam itulah, dalam nota apa semua kan dia ceritakan. Kalau jadinya saya rasa dia macam mana nak cakap, dia tak semestinya steepest descent macam tu kot. Tapi kalau kes bulatan, of course dia akan ambil steepest descent. Kan dia akan terus macam ni. Terus, betul. Dia nak sekarang cerita dia nak terus dia tak nak bengkok-bengkok. Kalau macam 2D dia nak seboleh-bolehnya dia nak bengkok, dia nak dua kali je, 2D. Sekali, dua kali. Ibarat awak macam macam nak cakap dia nak ambil tak apa. Gitulah. So saya stop sharing second screen. Okay. So yang ni awak faham ke yang ni? Doktor terangkan tadi. Okay. Sikit. Yang line search ni doktor, saya macam line search tu itulah direction mana yang dia nak ambil tu. Alpha, yang alpha kan? Alpha. Bukan alpha. R tu line search. R kan? Bukan alpha ke doktor?
alpha tu dia punya, kejap. Yang ni, alpha tu adalah sesaran dia kan. Formula yang bawah tu, yang ketiga tu kan. X plus 1 sama dengan X tambah alpha I, Ri. R adalah direction, dia adalah vektor. Alpha adalah skala. Maksudnya, bila awak nak gerakkan, awak tertinggal ni, patutnya Xi plus 1 sama dengan Xi. Oh ni. Kan? Right, tambah alpha I tambah Ri. Okey, jadinya senang cerita macam ni. Daripada Xi, awak nak gerak ke arah Ri. Kan, untuk kalau baca persamaan nombor 3 tu, awak sekarang Si. Awak nak pergi ke arah Xi plus 1. Awak gerak ke arah direction Ri. Okey, tapi berapa banyak nak gerak? Berapa banyak nak gerak tu adalah alpha I. Okey. Macam awak ibaratnya macam ni. Saya share screen saya sekejap. Okay, sorry. Kalau ingat awak kita belajar fizik kan? S sama dengan sesaran tu. Berapa banyak sesaran kita nak lalu tu? S tu. U V plus AT. Tapi ni masa sekejap ya. Dia jarak akhir tolak jarak awal, macam tu lah. S sama dengan UT kan? S sama dengan UT. Ni masa. Tapi begitulah. Maksudnya macam ni, awak kat sini, awak SI. Awak nak pergi ke XI plus 1. Arahnya, arahnya adalah Ri, ni adalah vektor, semuanya adalah vektor. Okey. Dan distance-nya adalah alpha I. Okey, sebabnya kalau awak gerak, boleh je awak ada kat SI. Awak gerak Ri tapi terlebih ataupun terkurang. Kan, jadinya awak perlukan ukuran alpha I ni. Kan, sebabnya X I plus 1 sama dengan Xi tambah alpha I Ri. Ini vektor ni, so boleh tulis kena ada line lah supaya orang boleh faham. Okay. Jadinya, so yang ni faham, sorry, saya stop sharing. So faham yang alpha I ni, faham ke macam mana dapat? Ada dekat dalam tu dia punya step-step dia. Cuba fahamkan dulu yang tu. Kalau saya rasa awak boleh fahamkan conjugate gradient. Saya pun tengah fahamkan juga sebenarnya. Begini kan. So gambar ni gambar bulatan ni. Tapi yang ni conjugate. Tak apalah. Okey, cuba fahamkan Steepest descent dulu. Okey. Dalam masa yang sama juga awak kena tahulah yang Jacobi apa semua tu. Kan? Saya rasa itu tak usah sangat kot berbanding dengan ni. Okey, keadaan stationary tu lah. Jacobi, Gauss Seidel apa semua tu. Sebabnya awak boleh masukkan dalam awak punya proposal untuk pengenalan dan juga kajian awak nanti ya. Sebenarnya kalau sebenarnya tak rugi sebenarnya awak buat proposal ni, sebabnya proposal tu kalau awak buat elok-elok, awak boleh ambil je masukkan dalam tesis awak nanti. Kan? Pengenalan, kaedah semua tu, mungkin untuk kaedah tak apa lengkap sangat, tapi untuk pengenalan tu awak boleh masuk dalam chapter 1. Contohnya. Okey? So tak rugilah. Okey. Yang lain ada ke? Yang lain, saya nak tanya doktor, kalau macam, kan yang contoh ni kan, dia kan stop bila dah dapat kosong kan? Tengah share kan? Okey. Lepas tu dia kata, since dia semua system is easy to find the exact solution. For larger system ni, dia kata conjugate method ni suffer significant weakness. So, round off error. Lepas tu preconditioning. Kalau macam saya tengah buat ni, saya nak masukkan juga, baca juga preconditioning ni juga ke? Preconditioning ni tak payah dulu pun tak apa. Okey. Okey. Kalau boleh faham lagi bagus lah. Okey. Tapi saya berarti macam ni, dia macam level dia mula-mula awak Jacobi, Gauss Seidel, lepas tu awak ada SOR semua tu.
Kemudian masuk steepest descent. Kemudian conjugate gradient. Kemudian preconditioning. Preconditioning ni bukan kaedah baru. Dia preconditioning ni adalah awak boleh apply dia untuk semua kaedah yang lain yang awak dah belajar tu. Okay, dia just nak kenal pasti matrix. Dia macam memudahkan matrix sedia ada. Gitu. Jadinya dia boleh apply untuk conjugate gradient, dia boleh apply untuk steepest descent. Saya macam itulah. Okay. Tapi tak apa-apa penting sangat kot saya rasa untuk sekarang. Yang penting awak fahamkan steepest descent, baru masuk conjugate gradient. Okay. Elaine, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada dah. Okay. Tu je kot. So, saya 4.5. Okay, just nice. Okay. Nanti saya akan download, saya akan upload lah video ni, saya akan bagi link. Okay. Rasa tu je kot. Doktor, sekejap. Macam saya kan, just fahamkan rujukan yang ada ni lah. Tak payah cari rujukan lain ke? Nak kena cari rujukan lain juga? Sekejap saya rasa ialah sebab topik ni memang dah lama juga ada kan. Saya rasa kena juga cari kot. Sebabnya nanti sikit sangat dalam awak punya kajian tu. Okay. Alright. Okay. Thank you, Doktor. Okay, yang lain ada soalan lagi? Tak ada Okay, so next week belum ada, Doktor. Belum ada. Okay. So next week lebih kurang macam ni lah, saya nak tanya apa yang awak faham macam tu lah, supaya kita dapat belajar. Okay. Kalau boleh kalau lebihkan pada pemahaman lah berbanding dengan mencari bahan. Okay, mencari bahan ni boleh sambil-sambil. Kalau tak faham, cuba tengok bahan lain, gitu. Okay, tapi kena baca juga topik tu. Okay, itu saja. Okay, kita jumpa lagi lah minggu depan. Okay, tapi kalau sebelum minggu depan, kalau ada apa-apa persoalan, just email saya lah. Saya akan cuba balas secepat yang mungkin lah, bila saya ada kesempatan. Okay, so selamat buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka, Doktor. Salam. Terima kasih, Doktor. Selamat berbuka. Terima kasih, Doktor. Selamat berbuka.